Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-330 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang mana kita beroleh pengajaran daripada Al-Quran, kita beroleh manfaat daripada kalamullah, dan juga moga-moga dengan ini kita dapat membawa Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak di ruang komen ada Kak Nur Hayati Yahya, Kak Zabariyah, Kati Khairuddin, Jamalia Manab, Aminah Hitam, Zimadon, Hairina Nawawi, Zainun Hadi, Kak Rusna Sharif, Norisa Wan Hassan, Kamizah, Muhammad Amil, Rohayati Uthman, Nur Hayati Yahya, kemudian Zaliha Kamaruddin, Rahila Junaid, Kak Hamimah Mosan, Kak Safia Sapian, Laila Umar, dan juga Siti Mahawa Ismail, kemudian Syamsiah Salih, Zaliha Kamaruddin, Ayahman, Neni Ros, Kak Rahila Junaid, serta Rani Idris. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan Hayati Quran kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih lagi berada pada ayat pertama daripada muka surat 137. Lalu saya harap sahabat-sahabat bantu untuk catat muka surat 137, surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat yang ke-74. Muka surat 137, surah yang ke-6 Al-An'am, ayat yang ke-74. Mohon jasa sebaik sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Lalu sebelum saya mula, saya lupa untuk bertanya bagaimana suara saya. Adakah suara saya jelas? Adakah video saya jelas? Mohon juga maklum balas. Moga-moga kita dapat meneruskan perkongsian dengan sepenuh manfaat dan juga tanpa sebarang gangguan. Adakah jelas suara saya? Adakah jelas video saya? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat yang bersama. Ahlan kepada yang baru join, terima kasih. Mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsikan. Lalu semalam kita telah sebut firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Kita telah tiba sampai di situ yang mana Nabi Ibrahim berkata, wa idh, dan ingatlah ketika mana, qala, telah berkata, Ibrahim, Nabi Ibrahim, kepada siapa? Li abihi, kepada ayahnya, ataupun setengah tafsir ulama tafsir mengatakan atuknya, dan juga ada juga riwayat tafsir mengatakan pakciknya,
Yang siapakah namanya? Azar. Ada setengah mengatakan Azar itu bukanlah nama, namun adalah laqab ataupun panggilan ataupun gelaran. Namanya adalah nama yang lain. Maka apakah kata Ibrahim kepada ayahnya ataupun pakciknya ataupun atuknya, kepada keluarganya? Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim berkata, adakah patut? Soalan dalam bentuk ingkar, dalam bentuk tidak bersetuju. Adakah patut? Tattakhidhu, kamu mengambil, asnaman, berhala, alihah, sebagai Tuhan. Ini yang mana kita telah baca di sini sampai semalam. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Firman Allah menceritakan kepada kita pada ayat yang seterusnya yang merupakan tajuk dan juga pelajaran pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Yang mana apakah terjemahannya? Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita yang mana Nabi Ibrahim meneruskan kata-kata kepada keluarganya, menegur mereka pada waktu itu. Apakah firman Allah daripada kata-kata Nabi Ibrahim? Inni, sesungguhnya aku, araka, melihat kamu. Inni, sesungguhnya aku, araka, melihat kamu. Perkataan araka yang mana terjemahannya adalah melihat, ianya kata para ulama tafsir boleh dengan dua makna. Makna yang pertama, araka, melihat, sama ada pandangan yang pertama kata para ulama tafsir, warru'yatu yajuzu an takuna basariyah, yang mana ianya adalah penglihatan mata. Penglihatan mata. Ini, sesungguhnya aku melihat dengan mata aku, yang mana kamu berada pada kesesatan yang jelas nyata. Lalu itu makna yang pertama. Araka boleh memberi makna melihat, melihat dengan mata. Dan pandangan yang kedua dalam tafsir Al-Wasit menyebut bahawa boleh juga araka, melihat, iaitu melihat dengan pengetahuanku, dengan pemahamanku. Maka sama ada melihat dengan mata ataupun melihat dengan pengetahuan, melihat dengan ilmu, melihat dengan pengetahuan dan pemahaman. Maka firman Allah menukilkan kata-kata Nabi Ibrahim, inni, sesungguhnya aku, araka, melihat kamu wahai ayah. Dia berkata dengan ayahnya, wa qaumaka, dan juga kaum kamu wahai ayah. Apakah yang aku melihat tentang kamu dan juga kaum kamu? Itulah dia berada di dalam dalal, kesesatan, mubin, yang jelas nyata. Maka kata Nabi Ibrahim, wahai ayah, atattakhidhu, adakah patut kamu menjadikan asnaman, berhala, alihah, sebagai Tuhan? Kalaulah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan, inni, sesungguhnya aku, araka, melihat kamu wahai ayah, fi dalalim mubin, pada kesesatan yang jelas nyata. Maka pada ayat ini ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Pengajaran yang pertama pada ayat ini adalah yang mana kita nampak bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada waktu itu berbicara dengan ayahnya dengan perkataan fi dalalim mubin, pada kesesatan yang jelas nyata. Maka sebab itu kita nampak di sini wal ayat ini tadullu, menunjukkan, dalam tafsir Al-Wasit menyebut bahawa an-nasihah, memberi teguran, fiddin, pada urusan agama, wadzam, dan kadangkala pada teguran itu adanya sedikit kekerasan, at-taubih, adanya sedikit kekerasan, laisa minal uquq, bukanlah termasuk daripada tidak mentaati ibu bapa, termasuk daripada biadab kepada ibu bapa, tidak. Maka semestinya Nabi Ibrahim sebelum dia berkata begini dengan ayahnya, dia telah berkata dengan lemah lembut, dia telah berkata pada waktu itu dengan hikmah, beliau telah berkata dengan bijaksana.
Namun ketika mana ada waktunya, ada ketikanya, yang mana ayah dia ataupun keluarga dia masih lagi tak nak berfikir dengan teguran yang lemah lembut, dengan teguran yang bijaksana, maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, antara pengajaran yang kita nampak daripada perkataan Nabi Ibrahim kepada ayah dia ataupun pakcik dia ataupun atuknya, sesungguhnya aku melihat kamu wahai ayah dan juga kaum kamu fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang jelas, berada dalam kesesatan yang nyata, nampak seperti sangat tegas. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, ayat ini juga menunjukkan wa tadullu hadhihi al-ayah aidan, ayat ini menunjukkan ala anna nasihah, bahawa sesungguhnya nasihat fiddin, lagi-lagi nasihat berkaitan urusan agama, wa taubih, dan sedikit keras pada nasihat berkaitan agama, laisa minal uquq, bukanlah termasuk dalam tidak beradab pada ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa pun salah faham, yang mana bila anak dia tegur, dia kata anak dia tidak beradab. Lalu ada yang kadang-kadang ibu bapa yang mana kerana dia tak nak terima teguran itu, dia kata, kau ni biadab dengan ibu bapa, engkau tak menghormati ibu bapa, tegur begini-begini. Kerana sayangnya anak itulah dia tegur ibu dan ayah dia. Dan ibu dan ayah pun kena terima teguran yang, kalaulah teguran itu betul, adakah kita lebih suka hidup dalam keadaan kita buat salah tanpa ada orang memberi peringatan, kita buat salah tanpa ada yang memberi teguran? Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut menegur ibu bapa dan kadangkala dengan cara yang sedikit tegas, itu bukanlah termasuk daripada tidak beradab pada ibu bapa, tidak termasuk daripada biadab pada ibu bapa. Semestinya ibu bapa itu mesti ditegur dengan hikmah, mesti ditegur dengan bijaksana. Tetapi daripada ayat ini kita nampak bahawa kalaulah kadangkala ditegur dengan cara yang tegas, dengan cara yang tegas, maka itu bukanlah termasuk daripada biadab, daripada tidak beradab. Kerana dengan jelas Nabi Ibrahim menyebut pada ayahnya, aku melihat kamu dan kaum kamu wahai ayah berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Seterusnya, pada perkataan dhalalim mubin, yang kedua, pengajaran yang kedua, pada kesesatan yang jelas nyata, pada ini kita nampak wa wasifat dhalalu bi annahu mubin, dan pada waktu itu disifatkan kesesatan itu dengan perkataan jelas, dengan perkataan nyata, dengan perkataan mubin, yadullu, menunjukkan ala syiddati fasadi uqulihim, betapa kadangkala orang yang sesat itu rosak pertimbangannya, orang yang terpesong itu rosak pertimbangannya, orang yang pada waktu itu melakukan maksiat, pada waktu itu tidak berfungsi pertimbangan akal dia, haitsu, di mana kadangkala lam yatafattanu, banyak manusia bila sesat, banyak manusia bila melakukan maksiat, pada waktu itu mereka tidak perasan li dhalalihim, atas kesesatan mereka, ma'annahu, padahal sebenarnya kesesatan itu musyahid, boleh dilihat dengan mata. Ini pengajaran yang kita nampak pada perkataan dalal, sesat, mubin, jelas. Maka daripada sini antara pengajaran yang kita nampak, kadangkala bahawa manusia itu bila dia sesat, pertimbangan dia pada waktu itu bukan pertimbangan yang benar. Dia tak boleh lagi membuat pertimbangan bahawa ini adalah benda yang salah, ini adalah benda yang sesat, ini adalah benda yang mana tidak betul. Sebab itu ketika mana kita mengajak orang-orang yang sesat, kita perlu juga pada waktu itu ada kesedaran ini, yang mana mereka buat ini dalam keadaan mereka tak sedar, dalam keadaan pertimbangan akal mereka pada waktu itu tidak boleh menjelaskan adakah betul ataupun salah. Sebab itu Al-Quran menyebut kata-kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat kamu wahai ayah dan juga kaum kamu berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Kesesatan tu kalau tengok memang dah jelas, memang dah nyata, tetapi kenapa manusia tetap buat? Kerana itulah pengajaran yang kedua, orang yang mana pada waktu itu tergelincir
pada kesesatan, tergelincir pada maksiat, maka kadangkala pertimbangan dia, keputusan dia, pemikiran dia menjadi pada waktu itu tidak membantu dia dalam untuk memilih jalan yang benar. Lalu sebab itu dalam keadaan kita mengajak orang, kita jangan kata, takkanlah kau tak perasan, takkanlah begini. Ya, kadangkala orang yang buat maksiat, kadangkala orang yang tergelincir ke dalam maksiat, maka memang mereka pada waktu itu tidak sedar, walaupun kesesatan itu mubin, jelas, nyata. Ini adalah antara pengajaran yang kita dapat. Sebab itu kita baca lagi sekali ayat ini supaya kita menjadi jelas dan kita ambil pengajaran daripadanya, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh, dan ingatlah ketika mana qala, berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau baginda berkata kepada siapa? Li, kepada abihi, ayahnya. Ada sebahagian tafsir menyebut atuknya, ada sebahagian tafsir menyebut akan pakciknya. Setiap daripada mereka mempunyai pandangan dan dalil yang tersendiri. Siapakah ayahnya ataupun atuknya ataupun pakciknya? Maka namanya adalah Azar. Ada setengah riwayat tafsir menyebut Azar itu bukan nama, Azar itu adalah sekadar lakab dan juga gelaran serta panggilan. Maka apakah kata Nabi Ibrahim kepada keluarganya, yang mana dia berkata dalam keadaan tidak bersetuju? Istifham ingkari. Adakah patut tattakhidhu, kamu menjadikan asnaman, berhala-berhala, alihah sebagai Tuhan? Ini adalah perkongsian semalam yang kita telah terangkan. Seterusnya perkongsian kita pada pagi ini, yang mana dua pengajaran yang kita ambil. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim berkata, ini sesungguhnya aku araka, melihat kamu wahai ayah, wa, dan qaumaka, kaum kamu wahai ayah, fi, berada di dalam dalal, kesesatan, mubin, yang jelas, nyata. Ada dua pengajaran di situ yang mana kita telah kongsikan pada sebelum daripada ini. Ayat yang ke-75, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Pada ayat yang kedua, firman Allah, wa, dan kadzalika, begitu juga, demikianlah, wa, dan kadzalika, demikianlah, nuri, kami telah perlihatkan, kami telah tunjukkan, nuri, kami telah perlihatkan kepada siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa yang Allah perlihatkan? Apa yang Allah tunjukkan? Firman Allah Subhanahu wa taala, malakut, kerajaan, dan juga sebahagian terjemah menyebut kekuasaan Allah, as-samawat, di langit, wal ard, dan juga di bumi. Apakah maksud firman Allah? Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, menunjukkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaannya di langit dan bumi, kerajaannya di langit dan bumi. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, thumma bayyana, kemudian Allah menerangkan antara nikmat-nikmat Allah kepada baginda Nabi Ibrahim adalah pada waktu itu ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim akan pada waktu itu perkara-perkara dan juga kekuatan untuk melihat kekuasaan Allah di langit dan juga di bumi. Maka daripada sini pengajaran yang ketiga. Apakah pengajaran yang ketiga? Orang yang mana bila melihat sekelilingnya dan pada waktu itu mengingatkannya kepada Allah, itu adalah nikmat. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, min mazahiri ni'amih, apa daripada zahir nikmat-nikmat. Lalu sebenarnya itu adalah suatu kurniaan untuk seseorang itu. Bila dia melihat langit, dia ingat Allah. Bila dia melihat pokok-pokok, mengingatkannya kepada Allah. Bila dia melihat laut, mengingatkannya pada Allah. Bila melihat pada waktu itu tanaman, tumbuhan, kehidupan, mengingatkan kepada Allah. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala
pada surah Ali Imran, ayat yang mana setiap daripada kita hafal. Siapakah orang-orang yang cerdik? Kita pernah baca juga ayat ini dalam kitab Al-Adhkar. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada penghujung surah Ali Imran, pada muka surat yang ke-75, pada muka surat yang ke-75, pada surah yang ketiga, ayat yang ke-190 dan 191. Ini adalah kurniaan, ini adalah nikmat bila kita melihat akan ciptaan Allah, mengingatkan kita dengan Allah. Dan Allah sebutkan itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Firman Allah pada muka surat 75 daripada ayat 190, inna, sesungguhnya, pada, di dalam, khalqis samawat, penciptaan langit, wal ard, dan juga bumi, waqtilafil laili wan nahar, pertukaran malam dan juga siang, la ayat, adanya pada semua benda ini tanda-tanda, liulil albab, tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, untuk orang-orang yang cerdik, untuk orang-orang yang berakal. Sebab itulah orang-orang yang berakal, bila dia melihat semua ciptaan Allah, menjadikan dia ingat kepada Allah. Sebab itu firman Allah pada ayat 191, bila mereka ini orang yang cerdik, bila mereka ini mengambil manfaat daripada ciptaan Allah, firman Allah, allazina, itulah orang-orang yang yazkurunallah, mereka boleh ingat kepada Allah pada semua keadaan mereka, qiyama, berdiri, qu'uda, duduk, wa ala junubihim, ketika mana mereka berbaring, dan apakah sifat mereka, wa yatafakkarun, mereka akan sentiasa berfikir, fi khalqis samawati wal ard, pada ciptaan langit dan juga bumi. Maka daripada sini pengajaran dia adalah dapat melihat daripada makhluk Allah akan kekuasaan Allah, itu adalah satu nikmat. Itu adalah satu nikmat. Sebab itu pada ayat yang lain, pada penghujung surah Yusuf, pada muka surat yang ke-13, Allah mengingatkan kepada manusia pada penghujung surah Yusuf. Sebentar, pada ayat yang pada muka surat 248, muka surat 248 daripada surah Yusuf, surah yang ke-12, muka surat 248, surah Yusuf, surah yang ke-12, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 105, ayat 105, muka surat 248, pada surah yang ke-12 surah Yusuf, pada ayat 105, firman Allah, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard, wa ka'ayyin, dan berapa banyakkah daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kat manakah tanda-tanda kebesaran Allah? Fis samawat, pada langit, wal ard, dan juga pada bumi. Lalu begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan bumi. Apakah keadaan manusia yang mana bila melintasi akan tanda-tanda kebesaran Allah ini? Firman Allah, yamurruna 'alaiha, mereka sekadar melintasi padanya. Dia lintas, dia nampak langit, tak ingat apa-apa pada Allah. Dia nampak pohon-pohon, langsung tak ingat apa-apa. Dia nampak binatang, tumbuhan, tanaman, segala-galanya, tetapi yamurruna 'alaiha, firman Allah, mereka pada waktu itu yamurruna 'alaiha, melintasi akan tanda-tanda kebesaran Allah. Adakah mengingatkan mereka pada Allah? Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT sebut tidak, wahum anha mu'ridun, dalam keadaan mereka berpaling daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka berpaling. Berapa tahun dah kita tengok langit tapi tak dapat apa-apa. Berapa tahunkah kita tengok matahari terbit tapi tak mengambil pengajaran apa-apa. Berapa tahunkah kita lihat bintang-bintang tetapi tidak mengingatkan apa-apa. Berapa tahunkah kita melihat pertukaran siang dan malam tetapi langsung tidak mengingatkan apa-apa. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah
apa Al-An'am tadi, seperti mana kami telah menunjukkan kebenaran kepada Ibrahim, wa kadzalika, dan begitulah dan demikianlah, nuri, kami menunjukkan, kami perlihatkan Ibrahim, kepada Ibrahim malakut, kekuasaan kami, malakut, kerajaan kami di langit dan juga di bumi. Lalu orang yang mana dapat melihat dan juga dapat mengambil pengajaran daripada kekuasaan Allah yang ada pada ciptaan Allah di langit dan bumi. Apakah natijahnya? Firman Allah pada hujung ayat 75, waliyakuna, dan agar dia menjadi, dan agar, wa dan li, supaya, ataupun terjemahannya agar, wa dan li, supaya, ataupun terjemahannya agar. Kita kembali pada ayat 75. Yakuna, menjadi beliau, adalah beliau, min, daripada al-muqinin, orang-orang yang yakin, orang-orang yang yakin. Pengajaran yang keempat kita dapat pada hari ini adalah pada perkataan al-muqinin. Lalu Allah berfirman dengan Nabi Ibrahim pada waktu itu melihat kebesaran Allah pada langit, pada ciptaan langit dan juga pada ciptaan bumi, dan segala apa yang berada pada ciptaan langit dan bumi itu boleh membawa kepada keyakinan kepada Allah. Waliyakuna minal muqinin, maka itu pengajaran yang keempat, dapat melihat kebesaran Allah pada ciptaan langit dan bumi, dapat melihat kekuasaan Allah. Malakut juga memberi makna kekuasaan, terjemahan kekuasaan, dapat melihat kekuasaan Allah pada langit dan juga bumi, dan apa yang ada di langit dan bumi. Maka firman Allah, waliyakuna minal muqinin, dia punya natijahnya. Apakah natijahnya? Dan menjadilah dia, iaitu baginda Nabi Ibrahim, daripada kalangan orang yang yakin. Lalu daripada sini kita belajar macam mana kita nak yakin dengan Allah. Lihatlah ciptaan Allah dan ambil pengajaran daripada situ untuk mengingatkan kita dengan Allah. Sebagai contoh, bila kita lihat langit, kita setiap masa lihat langit. Cuma kalaulah kita ni orang bandar, tak pernah melihat langit, itu adalah salah kita. Daripada rumah masuk kereta, daripada kereta parking pun dekat basement, daripada parking kat basement masuk pejabat, tak nampak langit. Masuk ke shopping komplek, tak nampak langit, dan sebagainya. Itu salah kita kerana kita tak melihat. Tetapi kalaulah kita tengok langit, apa yang kita boleh belajar? Kita boleh belajar macam mana dalam surah Al-Mulk sebut, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang telah menciptakan langit itu 7 lapisan. Lalu itu satu benda kita boleh lihat kebesaran Allah. Macam mana langit itu ada 7 lapisan, tetapi pada waktu itu tidak ada sebarang tiang yang menyokong. Tidak ada sesuatu yang pada waktu itu menahannya daripada benda fizikal. Lalu langit itu bertingkat-tingkat. Manusia nak bina satu tingkat pun memerlukan sokongan daripada tiang, daripada yang lainnya. Maka daripada situ mengingatkan kita, Allahu Akbar, hebatnya Allah. Tak cukup di situ firman Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu takkan nampak adanya kekurangan, deficiency pada ciptaan Allah. Tak adanya kekurangan. Maka waktu itu kita tengok langit, kat mana kurangnya? Warnanya pun indah, tidak ada lubang-lubang di situ. Padahal kalaulah kita cat siling rumah kita ataupun kita cat apa-apa, dengan berlalunya tahun, ianya akan pudar, warnanya tak cantik, warnanya pada waktu itu akan kelam, warnanya pada waktu itu tidak lagi mencantikkan pandangan. Tetapi tidak, Al-Quran mengajar kita melihat kepada langit, maka pada waktu itu kita lihat tidak ada kekurangan pada langit, tidak ada lubang yang perlu ditampal, tidak ada bocor padanya walaupun hujan datang daripadanya, tidak ada pada waktu itu warna yang tak indah. Semuanya adalah indah dan indah. Allah sebut kamu takkan jumpa kekurangan. Tak percaya?
tengok kali kedua, tengok kali ketiga, farji'il basar hal tara min futur, summa rji'il basar karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Sebab itu Allah sebutkan, tak cukup dengan kita lihat langit, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, tengok pula bintang-bintang pada waktu malam. Maka sebenarnya kadangkala kita tidak mendapatkan yakin kerana kita tidak melihat akan ciptaan Allah, kebesaran Allah pada sebalik ciptaan Allah. Sebab itulah firman Allah pada ayat 75, wa kadzalika, dan seperti mana kami berikan kebenaran kepada Nabi Ibrahim, begitu juga nuri, kami perlihatkan, kami tunjukkan Ibrahim kepada Ibrahim malakut, kerajaan, kekuasaan, as-samawat, langit, kekuasaan kami di langit, wal ard, dan juga di bumi. Dan bila manusia itu dapat melihat kebesaran Allah di sebalik ciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan bumi, janji Allah, firman Allah, pengajaran yang keempat, waliyakuna minal mukinin, wa, dan supaya, agar, li itu terjemahnya supaya ataupun agar, yakuna, menjadi beliau, adalah beliau, minal mukinin, daripada kalangan orang-orang yang yakin. Selalunya kita tak yakin pada Allah. Bila kita berdoa pun kita tidak yakin dengan doa yang kita minta, yang Allah perkenankan. Lalu kenapa keyakinan itu hilang? Sebab kita tidak melihat kebesaran Allah pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran penuh dengan dia. Allah suruh lihat pelbagai benda. Wa fis sama', lihatlah langit. Wa fi anfusikum, lihatlah diri kamu. Lihatlah kepada binatang. Afala yanzuruna ilal ibil, lihatlah kepada sana, lihatlah kepada sini. Tetapi malangnya kita tidak melihat, maka daripada situ tidak bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu seperti surah Yusuf yang kita baca tadi, berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah, yamurruna 'alaiha, manusia melintasi kebesaran-kebesaran Allah. Akan tetapi pada waktu itu firman Allah malangnya sifat manusia, wahum anha mu'ridun, mereka berpaling daripada kebesaran-kebesaran Allah, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu inilah kita nampak sehinggakan malangnya manusia itu apabila dia tidak melihat Allah pada ciptaan Allah, maka dia akan nampak diri dia. Lalu bila ketika mana pada waktu itu dia menternak lembu, binatang dan sebagainya, dia kata dia yang jaga. Bila dia menanam pohon dan pokok, pada waktu itu pohon dan pokok tumbuh dengan subur, dia kata dia yang buat. Ketika mana pada waktu itu dia usahakan sesuatu atas tanah yang terbiar, maka dia kata dia yang bina. Ketika mana manusia pada waktu itu tertutup pandangan matanya daripada melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, malakutas samawat, keagungan Allah di langit dan bumi, maka datang lagi satu penyakit, itulah semua benda adalah dia, aku dan aku dan aku. Maka itu suatu benda yang tidak baik. Segala-galanya sepatutnya menjadikan mukinin, manusia itu yakin kepada Allah apabila dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, ketika mana Nabi Ibrahim pada waktu itu nak memberi tunjuk ajar akan kesesatan kaumnya kepada mereka, maka pada waktu itu dia menggunakan cara yang sangat luar biasa. Firman Allah pada ayat 76, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Apakah maksud dia? InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan esok, insyaAllah jam 8 pagi dalam Hayati Quran. Dan kepada sahabat yang berkelapangan, kita akan jumpa pada jam 9 nanti dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah. InsyaAllah kita jumpa dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah jam 9 pagi nanti. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz, UMAR, Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian yang kita sharekan di sana. Moga-moga adanya manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.